darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni lain sikit sebab aku pakai cermata. Mata aku tak sihat, bukan sebab aku rabun, tetapi sebab sekarang ni ada lighting, so aku macam tak nak bagi dia direct kena mata aku. Memang mata aku tak okey pun. Sebenarnya mata aku dah lama dah sakit tau, tapi aku macam ignore benda tu. Aku ingat macam tak ada apa-apa, sehingga kan sekarang dah macam makin teruk. That's why aku pakai cermata. So agak macam-macam makcik sikit kan. Yelah doh, bila aku pakai cermata kan, cara aku bercakap pun macam-macam makcik asal. Guys, sekarang tengah hujan tau. Hujan lebat gila. So kalau korang dengar macam bunyi bising tu adalah kerana hujan. Okay, cerita kali ni aku nak cerita berkaitan dengan pelaris, tetapi bukanlah tertumpu sangat. Mungkin ada setengah orang akan panggil benda ni benda lain. Ni aku panggil pelaris ni based on apa yang orang kata lah. So aku nampak dan aku lalui perkara seperti itu, aku rasa itu adalah pelaris. Jadi ini perkongsian tentang pengalaman aku lah. Before aku start cerita tu, aku akan cerita semula kisah makcik goreng pisang yang aku pernah cerita kat TikTok tu. Aku just cerita macam tu sekejap lah. Cerita tu memang sikat je pun, tapi sebab ada yang komen, aku rasa mungkin dia tak pernah tengok sebab dia tak ada TikTok. So aku cerita sikit lah. Kisah pasal tu, masa tu jadi waktu petang tau. Aku dengan kawan-kawan ni nak pergi ke suatu tempat, tetapi kita orang nak pergi berhenti kat goreng pisang tu untuk beli goreng pisang lah, kat makcik goreng pisang tu. So kat situ ada dua kedai. Kedai nombor 1 dengan kedai nombor 2. Biasanya kita orang akan beli kat kedai nombor 2. Pada waktu tu memang aku je yang beli kat kedai nombor 2 tu. And kawan-kawan yang lain semua beli kat kedai nombor 1. Macam tu, masa tu aku macam pelik ke lah, sebab dia orang suka kedai makcik nombor 2 tu, sebab goreng pisang dia macam sedap. So that time, lepas aku dah beli semua settle tu, masa nak gerak tu, kawan aku tanya kat aku, "Weh, kau beli kat mana goreng pisang ni?" Aku cakap lah, "Kat kedai makcik yang selalu kita beli tu." Lepas tu kawan aku cakap, "Weh, serius lah, kedai tu tutup kot?" Kawan aku cakap macam tu kan. So aku macam, dibuka lah tu kedai tu. So kawan aku kata tak tutup. Dia memang yakinkan, dan beberapa kawan aku, ada 3 orang macam tu pun kata kedai tu tutup. So aku je yang nampak dan aku je yang pergi beli kat kedai tu. And aku terus pergi kat makcik tu tau. Aku beritahu kat makcik tu, makcik pergilah berubat. Aku dah tahu dah, sebab sebelum ni peristiwa macam ni pernah terjadi dekat member kawan ayah aku. Kisah-kisah macam ni dah biasa terjadi tau. Kedai kena tutup, orang tak nampak, padahal dia buka 24 jam lah. Jadi ni semua kes-kes dengki. So aku pun beritahu makcik tu macam terima kasih kat aku lah. So aku tak tahu lepas tu dia pergi berubat ke tak ke, sebab aku dah tak pergi dah kat kedai dia. Lepas tu adalah kat TikTok tu orang tanya kat aku kenapa tak pergi kedai dia dah. Aku dah pindah, so aku macam tak ada follow up dah pasal makcik tu. Cuma waktu tu aku macam bersyukur juga sebab aku dapat bagi tahu kat makcik tu. And then selebihnya atas dia. Kalau dia rasa aku ni tak betul, mungkin dia abaikan apa yang aku suruh buat. Tapi kalau dia rasa apa yang aku cakap tu betul dan dia pun sedar kedai dia tak ada orang, mungkin dia pergi berubat. Apa-apa pun aku mendoakan semoga makcik tu baik-baik sahaja dan kedai dia pun masih buka dan laris. Okay guys, kisah ni yang pertama aku nak cerita dengan korang ni terjadi di kedai mamak. Dan aku bukan nak mention semua kedai mamak sama tau. Beberapa mungkin, tapi majoritinya kedai mamak memang aku selalu nampak perkara seperti ini. So, apa yang aku nak sampaikan kat korang ni adalah yang aku lalui. Okay? Aku ulang lagi sekali, bukan aku kata semua, tetapi majoritinya sebegitu. Kau tahu tak, kedai mamak ni bukan sahaja dia kotor tau, bukan sahaja sebab dia mahal, ada kalanya sebab dia ni something wrong. Tapi korang perasan tak, walaupun kita komplain mamak ni kotor, walaupun kita komplain mamak ni mahal, still ramai orang kat kedai dia kan. Tapi bukan semua Jadi peristiwa ni berlaku dekat aku. Okay, cerita ni aku pernah cerita masa aku buat live dekat TikTok, tetapi aku cerita lagi lah. Dan sebab ini kali yang lebih penuh lah masa aku cerita kat TikTok tu, just cerita santai saja. Okay, aku pernah pergi kedai di mana waktu tu aku pergi dengan ayah aku. Kita orang nak ambil makan nasi berlauk tu, aku jadi tak nak makan sebab aku nampak orang pekerja dia tu dekat atas kepala dia ada katak besar, sangat-sangat besar menutupi. So bila aku nampak je tu, aku macam terus tak nak pergi. Dan masa tu yang makan abang aku dengan ayah aku. So tapi Alhamdulillah diorang makan tak ada apa-apa pun. Macam aku cakap benda-benda yang aku nak share kat korang ni sebenarnya macam ni. Setiap apa yang aku nampak tu korang tak nampak. Jadi bila korang pergi makan, korang akan rasa benda tu biasa. And sometimes kalau korang tak baca doa, mungkin korang akan rasa sembelit, sakit perut ataupun ciri-ciri birit ke apa ke. Tapi kalau korang baca doa, terlindung,
mungkin korang tak ada apa-apa efek daripada apa yang korang makan tu. Sebab pelaris ni bukanlah semestinya dia bubuh benda dalam makanan. Dan bukanlah semestinya pelaris tu diletak dalam makanan. Sebabnya majoriti kedai yang aku tengok, kebanyakannya pelaris tu diletak dekat sekitar kedai mahupun objek-objek hiasan dekat dalam kedai ataupun dekat penjaga kedai. Kalau penjaga kedai tu contoh owner dia ke ataupun pekerja-pekerja dia. Yang itu cerita tentang kedai mamak lah. So, ada beberapa lagi kedai mamak yang aku pernah pergi pun perkara yang sama. Kebanyakan kedai mamak yang aku nampak dia akan ada katak di atas kepala dia. Aku tak tahu apa simbolnya, tetapi itu yang aku nampak. Peristiwa di kedai mamak juga terjadi pada satu ketika tu aku nak pergi tandas tau. So tandas dia ni berdekatan dengan dapur dia. Secara tak sengaja aku mengintai bahagian dapur tu. Okey, selain daripada kita nampak kegiatan kotor dia tu kan, macam dia tak cuci tangan ke ataupun ada sampah-sampah ke area masak tu ke, dia juga ada benda yang pelik. Tapi aku tak tahu benda apa tu sebab dia kaki banyak and then mata dia merah. Dia letak dekat bahagian bawah. Kalau kat tepi ni dia nak masak, ada dapur dia semua, ada gas dia dekat bahagian tepi tu. So benda tu duduk dalam baldi. Dia macam tu lah. Jadi bila dia masak, dia akan ambil sikit. Aku tak tahu benda apa. Dia ada benda lain. Tetapi benda tu ada, kira macam ni tau. Katakanlah dalam baldi tu letak daging. Sebab aku tak nampak tau objek apa dalam baldi tu. Lepas tu benda tu yang duduk dekat bahagian atas tu. Boleh jadi juga benda tu adalah benda yang dia letak, owner kedai letak, ataupun boleh jadi juga benda tu hinggap kat situ. Yang jenis macam tu aku tak dapat detect. Cuma kedai mamak, kalau nak tahu dia ada pelaris ke tak ada pelaris ke, kau tengok pada macam ni. Kedai dia kotor, makanan dia tak berapa sedap, tapi ramai orang. Itu mesti macam something wrong tau. Lepas tu harga pun mahal. Tu macam pelik lah. Tapi bukanlah semua macam tu. Tapi majoriti macam tu. Sebab kedai-kedai yang macam tu, basically aku akan nampak katak atas kepala pekerja dia. Peristiwa seterusnya terjadi kat kedai Melayu. Okay? Kedai ni okey, cantik. Decoration dia pun lawa. Kedai dia pun besar, selesa. Tapi makanan dia kurang tau. So masa aku pergi tu, sebab dah tak ada kedai dah, jadi aku pun makan lah kat situ. Masa tu aku dah rasa macam tak best. Sebab aku dah nampak ada kelibat-kelibat laju dekat dapur tu. Penuh. Macam kiri kanan macam tu kan. Sehingga kan adalah keluar satu waiter dia tu. Waiter tu tak nampak macam orang normal. Dia kulit pucat, lebam. Yang tu aku tak perasan pula kaki dia pijak ke tak lantai tu. Tetapi rupa dia sangat-sangat macam mengerikan. Aku tak tahu sama ada dia pakai benda-benda tu untuk tolong dia bekerja ke ataupun sebaliknya. Wallahualam. Yang pasti aku rasa apa yang aku nampak tu bukan real manusia. Sebab kalau kita tak sihat, kalau kita demam, dia tak akan jadi sepucat macam mayat. Dia tak akan jadi satu badan kau. Maksudnya whole body kau. Sebab dia pakai lengan pendek tau. Jadi dekat lengan dia tu aku memang nampak pucat lebam macam mayat yang dah beberapa hari terendam dekat dalam air. Lebih kurang macam tu. So dia ni adalah jelmaan. Tetapi dia pakai baju waitress. Dia macam pakai apron. Aku rasa mungkin pekerja dia. Tapi macam tak logik pula. Takkanlah macam dia ada pekerja yang dah meninggal. Lepas tu karin dia datang. Macam tak logik. Sebab dia datang dia ada kat kedai tu. Dia macam ke hulu ke hilir. Macam seolah-olah dia memang ada lagi kat kedai tu. Jadi masa tu aku makan je kat kedai dia. Tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah tak ada sakit perut ke apa. Cuma dia macam problem sikit. Sebab dekat dapur dia tu pun aku dah nampak dah benda-benda tu. Kadang-kadang kedai yang macam ni bila terlalu banyak, dia tak mungkin benda tu menghinggap, tak mungkin benda tu tumpang. Sebab kebiasaannya benda-benda yang tak ada bertuan ni, dia akan hinggap macam tu je. Dia tak akan hinggap waktu siang pun dia ada, waktu malam pun dia ada. Biasanya benda-benda yang hinggap ni dia datang waktu-waktu macam hujan ke ataupun waktu malam ke, and then dia hilang. Tapi kedai yang aku pergi tu, dia ada waktu siang dan banyak sangat. So macam bertuan tau. Tapi selebihnya hanya Allah je yang tahu apa yang aku nampak tu. Kalau korang perasan, ada pernah, aku tak tahu lah viral ke tak, tapi aku pun terima juga ada orang tag kat aku, gambar yang ada macam dalam gambar frame ditulis-tulis tu semua ada bentuk-bentuk macam ada gambar sikit tu macam ada tanduk apa semua yang mengatakan itu adalah orang pakai pelaris. Yang itu yang boleh detect. Kalau korang nak tahu macam mana nak detect selain daripada yang terang-terang nampak dia pakai pelaris, adalah daripada frame gambar. Kalau korang perasan, kebanyakan kedai juga diorang suka letak frame gambar dan jarang
Dan bukanlah jarang. Maksudnya kalau kedai-kedai yang gah ni, yang jenis macam berstyle, dia ada macam konsep apa-apa, jarang dia letak frame ayat-ayat Quran. Dia akan letak frame yang macam pantai ke, apa-apa je lah yang pelik-pelik, ataupun orang ke, gambar yang pelbagai lah. Maksudnya selain daripada surah Quran. Aku bukan kata semua tapi ini based on apa yang aku lalui. Dah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyak sangat tak terkira kedai yang ada frame-frame pelik-pelik ni dipakai pelaris. Kau tahu macam mana cara aku kenal benda-benda tu dekat frame gambar? Ada time bila aku nak makan kat kedai tu, aku akan terpanggil. Maksudnya aku macam nak tengok je frame tu. Tetapi kesedarannya, sebab satunya mata aku memang boleh nampak, kesedarannya kat situ bila aku makan makanan dia tak sedap langsung. Tapi orang suggest, orang kata sedap, kedai ni sedap. Kiranya kedai tu viral lah. Aku tak nak mention kedai mana, tapi yang pastinya begitu. Tapi makanan dia langsung tak sedap. Dan aku tahu, aku sedar sebab aku tengok frame tu. Frame tu, gambar dia, gambar-gambar orang dulu-dulu tau. Maksudnya dia nak ceritakan kedai tu dia dibina pada tahun sekian-sekian. Dan itu nenek moyang dia yang dulu-dulu yang mendirikan kedai tu. Mungkin resepi turun-temurun ke apa ke, wallahualam. Yang pasti dan jelasnya, frame tu macam sesuatu. Orang-orang yang kat dalam gambar tu hidup. Yang tu aku tak tahu sama ada kalau orang mata yang tak boleh nampak juga ke tak benda tu. Tapi di mata aku memang macam tu. Kebiasaannya elak daripada tengok frame-frame di kedai makan. Kalau korang nampak, wah cantiknya lukisan ni, cantiknya sekian-sekian. Tak apa. Tapi jangan tengok lama-lama. Maksudnya kita tak tahu tau. Kadang-kadang kedai-kedai ni, diorang letak dekat depan-depan. Kadang-kadang diorang letak dekat bahagian tempat orang-orang nak makan. So korang akan leka dan tengok. So korang akan jadi tertarik, dan di mana lepas tu korang akan nak datang lagi kedai dia. Tapi korang tahu kualiti makanan dia tak sedap. Dan mungkin korang sedar, dan boleh jadi juga korang tak sedar. Boleh jadi juga orang lain yang sedar. And macam aku cakap juga, tak semua kedai macam tu. Tak semua kedai yang ada frame banyak ni ada memakai benda-benda macam tu. Cumanya nak ceritakan benda ni boleh lekat dekat frame gambar. Bukan sahaja frame yang pelik-pelik. Frame gambar pantai ke, pemandangan biasa pun dia boleh letak benda macam tu. Tapi nak dia lagi kuat, dia akan letak dekat yang frame ada manusia dalam dia. Aku tak ada ilmu benda ni. Aku tak ada kefahaman ataupun pendidikan lebih tentang pelaris ni, sebab aku tak pernah terdedah dengan benda-benda macam ni. Cuma apa yang aku lihat, kalau pemandangan dengan orang ada objek dekat dalam frame tu lebih kuat lagi bila ada objek yang hidup kat dalam frame tu. So kat pemandangan ni pun ada. Sebab kalau korang nak tahu, dekat kamera banyak orang yang jenis pakai macam tu. Tapi aku bukanlah nak kata semua. Cumanya dekat situlah pengajaran daripada aku sendiri. Aku akan nampak melalui situ. Kadang-kadang korang macam pelik tau. Kedai makan tapi tiba-tiba dia letak gambar tu, tiba-tiba gambar satu, gambar orang tua tengah duduk dekat kerusi ataupun kursi rotan. Macam pelik-pelik tu tak. Gambar yang macam orang kata tak ada kena-mengena, tak ada relate langsung dengan kedai makan. Yang tu lah yang bahaya tu. Lepas tu juga ada juga peristiwa di mana dia letak di objek yang seperti piala. Lepas tu macam replika patung. Kat situ pun dia boleh letak pelaris. Jadi kalau korang masuk, korang tengok sekitaran, korang ternampak patung tu, secara tak langsung korang boleh jadi macam, wah cantik kedai ni, wah bestnya. Makan tak sedap pun, wah sedapnya. Betul, benda-benda ni betul. Apa yang aku cerita ni adalah pengalaman aku sendiri. Aku pernah, bukan tak pernah aku pernah tersuka kat satu kedai padahal tak sedap. Dan macam mana yang boleh membuatkan aku sedar dan aku rasa macam, oh maknanya yang patung aku nampak yang macam hidup tu ialah benda tu. Aku baru tahu yang benda tu mungkin dia pakai something. Sebab pada satu ketika tu aku beli makanan dia, tak ada lama makanan tu basi. Mungkin benda ni tak jadi kat ramai orang tau. Tapi lepas dah jadi peristiwa macam tu, dan lepas beberapa kejadian yang terjadi kat aku yang membuatkan aku sedar. So bila terjadi macam tu, kita akan sedar sebab benda ni bukan pukau, dia pelaris. Dia hanya nak korang datang kedai dia. Kalau macam pukau, dia lain. Pukau ni kita tak sedar, kita tak boleh sedar sebab kita dah dipukau. Tetapi pelaris ni kita boleh sedar. So kita boleh sedarkan diri kita sekiranya kita nampak perkara-perkara sebegitu. Dan apa yang aku nasihatkan korang supaya jangan tengok sangat frame gambar tu, bukanlah berertinya semua macam tu. Korang kena berhati-hati. Nak mula makan apa-apa, bukan sahaja doa makan, korang tambahlah sekali doa apa-apa pun. Kalau tak ingat Bismillah 5, korang bacalah ayat kursi ke 3 kul ke, boleh je baca. Sebab semua surah dalam Al-Quran sangat-sangat membantu kita untuk protect diri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini dengan izin Allah SWT.
Ada satu pengalaman ni aku nak share dengan korang. Aku pergi kat kedai ni. Kedai ni memang ramai orang yang pergi dan kedai ni pun viral. So aku pergi kat tandas tau masa tu. Mula-mula aku dah nampak dah tau macam ada satu replika dekat depan pintu kedai tu. And aku nampak macam sesuatu sebab replika tu macam hidup. Macam aku cakap lah, frame pun sama. Macam mana nak describe hidup, maksud hidup tu aku tak tahu nak bagi tahu kat korang macam mana. Cuma di mata aku nampak dia seakan-akan ada something yang mendekati ataupun ada dalam objek tu. Aku tak tahu macam mana nak explain kat korang, tapi yelah aku guna perkataan macam tu lah, seperti hidup. Jadi waktu tu lepas aku dah nampak tu, aku macam dah terdetik, kedai ni sesuatu ni. Tapi aku nak try makanan dia dulu. Aku nak tahu sedap ke tak sedap, macam tu lah. So bila masuk kat dalam tu, aku nak pergi tandas. Aku tak makan lagi tau makanan dia. So masa aku pergi tandas tu, ada gangguan di mana waktu tu, tandas dia tandas jenis tandas duduk tau. Tapi aku ni kalau tandas-tandas yang macam kedai makan ke atau Petronas ke Shell ke, kalau tandas jenis duduk tu aku geli tau, sebab kita tak tahu siapa yang duduk, lepas tu kotor, cah cuci ke tak, walaupun dia kering, geli tau. Jadi aku akan kencing kat bawah. So masa tu aku dah buka air tau, aku dah buka air luas macam tu. Tiba-tiba aku rasa macam tak selesa, aku rasa macam meremang satu badan, tapi kiri kanan aku tak ada. Aku dah tengok memang tak ada. Jadi aku pun buat macam biasalah, teruskan, sebab aku memang dah tak tahan nak kencing kan. Masa aku air tengah laju macam gitu, lepas tu kau tahu tak, dia macam ada bunyi macam menitik-nitik. So aku macam tengok, lepas tu aku tengok atas, sebab tandas duduk, mana ada yang tempat flash jamban yang belakang yang air menitik-nitik tu. So bila aku dah tengok macam tu, alamak apa benda ni, lepas tu aku pun tengok atas. Bila aku tengok atas, ya Allah, kau bayangkan toilet tu jenis 4 segi memanjang, benda tu duduk, tangan dia bertahan. Jauh pula dah. Tangan dia bertahan tau, dua-dua dekat kiri kanan tangan dia tu pegang belah sana dengan belah sini. Lepas tu belah belakang kaki dia pun macam tu. Lidah dia panjang, dia macam tu, dia bunyi macam tu. Memang dia macam nak marah sangat-sangat. Aku pun, ya Allah, habis luar aku kena air mercik, sebab kan aku terkejut masa tu. Lepas tu aku tutup air, lepas tu aku tutup mata kejap. Lepas tu aku baca ayat kursi. Masa dalam tandas tu aku baca ayat kursi. Kau bayangkan, memang benda tu ada lagi. Lepas tu aku terus keluar lah, takkan aku nak tunggu lagi. So dekat situ aku dah faham dah, maknanya kalau aku dah nampak tu benda tu, maknanya dia tahu yang aku nampak dia. Sebab tu dia kacau. Dia macam seolah nak bagi amaran. Tapi masa tu aku makan je kat kedai tu. Tak ada sakit perut. Rasa tak ada apa pun. Tapi memang tak sedap. Dia bukanlah tak sedap yang memang tak boleh telan. Kau boleh makan. Tapi kau boleh beza tau. Kedai yang viral sebab memang makanan dia berkualiti, dengan kedai yang viral disebabkan sebab-sebab tertentu. Itu perbezaan dia tau yang aku lalui. So majoritinya kalau aku nak pergi kedai makan, memang aku akan scan dulu. Bukanlah scan macam over sangat, mata aku ni boleh scan tak adalah macam tu. Maksudnya aku akan tengok dulu apa sekitaran dia macam mana. Tapi nak elak daripada tidak terkena kedai-kedai yang pakai pelaris ni mustahil. Sebab kadang-kadang dia orang simpan benda tu. Kadang-kadang boleh jadi dia letak kat bahagian dapur. Tapi kok mana pun pelaris ni dia tak boleh pakai sahaja tanpa letak something dekat kedai dia. Aku tak tahulah kalau ada cara macam tu. Mungkin ada, sebab zaman sekarang ni kalau makin moden, zaman ni makin ilmu-ilmu yang menyesatkan ni pun makin banyak kan, dan makin mungkin lebih upgrade ke, kita pun tak tahulah kan. Tapi itulah dia cerita dia. Biasanya memang kalau ada pakai pelaris, memang aku akan nampak dekat kedai dia. So itu pengalaman aku. Jadi apa yang aku nak sampaikan ke korang ni bukanlah bererti aku nak suruh korang takut dengan perkara macam ni. Jangan risau, pergi je. Tak kisah kedai tu ada pelaris ke tak, cuma kita sendiri kena ada protection. Kita sendiri kena ada ilmu supaya kita boleh lawan benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita memang tak boleh elak, sebab zaman sekarang ni memang zaman ramai sangat orang yang menyekutukan Allah. Ramai sangat orang yang percaya dan bergantung pada benda-benda syirik ni. So tak boleh nak dinafikan benda-benda macam tu. But tak semua, okay? Jangan terlalu percaya dan jangan terlalu, orang kata apa, dihasuti yang bahayalah pergi kedai ni, ada bahaya. Jangan terpengaruh, okay? Apa yang aku cerita ni sebab mata aku macam ni, aku diuji dengan cara macam ni. So aku share dengan korang supaya korang lebih berhati-hati. Apa yang korang kena buat ialah baca doa, amalkan baca doa. Bismillah 5 tu ngam tau. Korang kena amalkan, okay? So nanti kalau pergi kedai makan, tak kisah apa-apa pun yang dipakai, korang dah ada protection diri korang. Setidak-tidaknya korang tak sakit perut, tak memudaratkan korang. Sebab kalau korang tak nampak, benda ni tak jadi apa-apa, insyaAllah. So percaya pada Allah, okay?
Okay guys, sampai di sini sahaja perkongsian aku untuk kali ini. Di video minggu ni memang macam aku cakap lah, dia tentang kisah-kisah yang manusia sendiri cari pasal. So aku akan buat pendedahan perkongsian seperti itu sebelum aku cerita pasal kisah kawan aku tu kan, yang satu family kena buatan tu. Jadi 2-3 menit ni video cerita macam ni lah. Kalau korang bosan, korang boleh skip. Beza dia, cerita aku ni memang tak seram sebabnya aku pun cerita santai, aku tak letak jump scare, aku tak letak lagu-lagu yang seram. So kalau korang nak dengar sebagai untuk pengetahuan dan teladan, korang boleh dengar. Okay? So sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.